Okey, jadi kita tengok hari ni pemerintahan pusat dan wilayah. Okey, zaman kerajaan Uthmaniyah. Okey, zaman kerajaan Uthmaniyah iaitu pada abad ke-16 hingga ke-17. Okey, kita lihat dulu latar belakang dia. Kerajaan Uthmaniyah ni memerintah dari tahun 1281 sehingga 1924. Okey, Masihi. Kemudian pada tahun 1453 ni pusat pemerintahan dia adalah berpusat di Istanbul. Istanbul. Okay, kerajaan ini ditubuhkan selepas tentera Mongol berjaya menakluk kerajaan Abbasiyah di Baghdad. Okay, kerajaan Uthmaniyah ni diasaskan oleh Osman Ertugrul. Okay, Osman Ertugrul. Dan pemerintahan kerajaan ini dia ada 38 orang khalifah. Diteruskan selepas Osman Ertugrul tu ada lagi 38 khalifah. Okey. Jadi kerajaan Uthmaniyah ni kita tahulah kalau sekarang ni di mana? Istanbul di mana? Negara mana kalau ni? Siapa tahu? Negara Turki. Turki ya. Negara Turki. Okey, kita tengok struktur pemerintahan dan pentadbiran pusat. Okey, Sultan ni merupakan individu yang mempunyai kuasa tertinggi. Okey. Kerana pada peringkat awal Sultan ini adalah daripada para amir yang menjadi tuan tanah dalam kerajaan Saljuk. Ini sejarah sebelum bermulanya Sultan. Dulu mereka ni adalah para amir. Okey. Kemudian contohnya umpamanya Murad II yang menggunakan gelaran Sultan Al-Bahrain wa Al-Bahrain. Okey, jadi Sultan ni memegang kuasa tertinggi dalam bidang agama, politik, pentadbiran dan kewangan. Okey, mereka Sultan ni dibantu oleh Wazir Agung yang bertindak sebagai ketua pentadbir dan penasihat Sultan. Jadi penasihat Sultan ni dikenali sebagai Wazir Agung. Okey, kemudian dalam Kanun Nameh bidang kuasa Wazir Agung ni dinyatakan amat luas. Kanun Nameh ni ialah undang-undang Uthmaniyah. Mereka menggelarkan sebagai Kanun Nameh ni Turki punya ni ya. Okey, dan dia adalah undang-undang Uthmaniyah. Okey, beliau merupakan ketua segala haiwan pentadbiran dan memiliki cok mohor sebagai simbol wakil sultan. Okey, Wazir Agung ni dia ada cok mohor dia sendiri. Kemudian Wazir Agung tadi, Wazir Agung ni penasihat sultan tadi dibantu oleh ada 3 orang hakim tentera, kemudian 2 orang Belerbi. Belerbi ni adalah ketua turus tentera sultan. Kemudian 2 orang Defterdar. Defterdar ni bertanggungjawab dalam urusan keuangan. Kemudian seorang Agha, wakil tentera laut, seorang Laksmana, seorang Nishanji bagi monogram sultan. Monogram ni adalah cap mohor, mohor ataupun tanda tangan khad seorang sultan Uthmaniyah dinamakan monogram. Mana cok mohor dia ataupun tanda tangan dia dipanggil sebagai monogram sultan. Okey, kemudian pada zaman pemerintahan Sultan Salim I, jawatan mufti ataupun dipanggil Syekh Al-Islam telah diwujudkan. Tugas utama mufti ni adalah mengeluarkan fatwa dalam semua aspek agama termasuk keputusan berperang sesama orang Islam.
Tapi kadang-kala sultan juga turut campur tangan dalam soal fatwa. Okey. Mufti juga diberikan hak melantik pegawai-pegawai istana di kota Istanbul. Okey, jadi kuasa mufti ni dia luaslah. Selain daripada mengeluarkan fatwa, dia juga ada hak dalam melantik pegawai-pegawai istana. Kemudian kerajaan Uthmaniyah ni telah diasaskan mengikut sistem feudal. Sistem feudal. Okey. Kemudian sistem pemerintahan turut dibantu oleh golongan tentera yang dikenali sebagai FIF. Golongan tentera mereka dikenali sebagai FIF. Okey. FIF merupakan tentera asasi kerajaan Uthmaniyah. Okey. Mereka ni FIF ni merupakan tentera asasi kerajaan Uthmaniyah. Mereka digelar FIF kerana apa? Kerana mereka mendapat kurniaan berbentuk tanah daripada kerajaan atas jasa-jasa mereka. Okey, atas jasa mereka, mereka dibagi tanah. Sebab itulah mereka ni dipanggil FIF. FIF yang berkhidmat secara peribadi dengan sultan diberi tanah yang lebih luas, iaitu Ziamet. Okey. Yang mana yang bekerja secara peribadi, sultan bagi tanah yang lebih luas lagi lah. Okey. Tanah kurniaan yang lebih luas atau dipanggil khas tadi diberi kepada gubernur wilayah. Tanah kurniaan di Eropah menyediakan sebanyak 80,000 ekor kuda, sementara di Asia 50,000 ekor kuda. Kalau di Eropah lagi banyaklah dia dapat. FIF ini dikelompokkan di bawah beberapa orang ketua yang membawa bendera, sanjak dan liwa. Ketua ini dipanggil sebagai B. Okey. FIF ni dia ada ketua lagi. Okey, dipanggil B pula. Okey, dipanggil B. Kemudian antara B ni, ketua B ni ketua kepada FIF. Kemudian antara B yang banyak ni ada beberapa orang yang digelar sebagai Belebe. Belebe maknanya dia tinggi lagi lah. Antara BB ni dia Belebe. Dan yang popular, yang terkenal, yang terbesar ada dua. Ada dua, iaitu Belebe Anatolia, kemudian satu lagi Belebe Rumali di Eropah. Okey. Dia ada FIF, kemudian atas FIF dia ada B, kemudian atas B lagi, antara B ni ada Belebe. Okey. BB ini juga memakai gelaran pasha. BB bukan bye-bye BB. Okey. BB ni mereka menggunakan gelaran, mereka dipanggil sebagai pasha. Okey, Belebe ni merujuk kepada ketua turus tentera sultan yang mempunyai kuasa yang sangat luas. Malah putera mahkota terpaksa tunduk kepadanya. Menunjukkan bahawa Belebe ni, ketua turus tentera sultan ni, dia kuasa dia sangat luas. Anak raja pun kena ikut dia. Belebe ni Jadi sistem feudal runtuh setelah kerajaan Uthmaniyah bertambah luas dan sultan terpaksa menyerahkan kuasa tanah FIF kepada Belebe. Jadi kerajaan Uthmaniyah ni dia ujung-ujung tu dia nak runtuh tu sebab dia bertambah luas, dia tak boleh kawal dah. Jadi banyak tanah-tanah jajahan dia terpaksa, tanah-tanah FIF tadi terpaksa dibelikan kepada mana Belebe ni kuasa dia sangat kuat. Jadi pihak Belebe ni telah menyalahgunakan kuasa dengan bertindak memberikan tanah FIF kepada mereka yang menyokongnya dan merampas FIF daripada orang yang melakukan kesalahan kecil. Jadi Belebe ni dia salah gunakan kuasa di hujung-hujung dia. Okey, dia hanya bagi tanah tu kepada siapa yang sokong dia. Malah dia merampas FIF. Okey. Walaupun FIF tu melakukan kesalahan yang kecil. Jadi penyalahgunaan kuasa ini telah dihapuskan semasa pemerintahan Sulaiman Al-Qanuni menerusi Kanun Nameh. Kanun Nameh ni apa? Undang-undang Uthmaniyah ya. Nafisa nak masuk. Oh tu Ya. Nafisa. Okey. Sana.
Nafisa. Tak ada pun. Sini. Nafisa. Okey. Cikgu kira tunjuk muka tak? Mana boleh malu. Okey Tunjuk muka tak cikgu kira? Ada. Okey, nampak? Handsome. Okey. Set. Okey. Alright. Okey. Nak teruskan lah nak. Riana. Teruskan. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Mana Nafisa tadi? Tak ada pun? Jadi dia kata nak join tak boleh. Oh, tu Dia lah. hilang. Dia hilang pula. Okey, tak apa kita teruskan. Sebab bila buka ni dia tak. Tak apa lagi Nafisa masuk kau beritahu lain lah. Nah? Okey. Okey, jadi kita teruskan lah. Okey, sekejap lagi kau beritahu lain lah. Kalau dia nak masuk sekejap lagi. Okey. Okey, kat mana kita tadi lah? Okey, walau bagaimanapun sistem tanafif ini diteruskan tetapi syarat-syaratnya diketatkan. Jadi lama-kelamaan sistem feudal telah digantikan dengan tentera upahan yang menggunakan senjata yang lebih canggih termasuk meriam besar bermula pada abad ke-16 Masihi. Okey, struktur pemerintahan dan pentadbiran wilayah. Okey, setiap wilayah ditadbir oleh gubernur wilayah yang bertanggungjawab mentadbir tanah kurniaan yang agak luas dikendalikan oleh para petani. Kadi merupakan ketua agama bagi setiap daerah. Tugas utama kadi ialah mengendalikan hukum jenayah dan sibir berdasarkan syariah Islam yang berpandukan Al-Quran dan hadis. Okey, kemudian multazim. Multazim ni tanggungjawab dia adalah mengutip cukai dari kawasan tertentu. Sebahagian hasil kutipan cukai diserahkan kepada perbendaharaan negara. Pegawai kerajaan diberikan kuasa untuk mengutip bayaran yang dikenali sebagai bakhsis untuk perkhidmatan yang diberikan kepada orang awam. Okey, golongan intelektual Muslim bertanggungjawab dalam pentadbiran keadilan, menguruskan wakaf untuk menyokong perkembangan sekolah dan hospital serta pendidikan belia Muslim. Jadi golongan ini turut berperanan sebagai orang tengah antara rakyat dan cabang-cabang lain. Okey, dalam lain kelas pemerintahan. Okey, jadi kesimpulannya kejayaan Kerajaan Osmaniyah dalam pemerintahan telah menaikkan semula maruah umat Islam setelah kejatuhan Kerajaan Abbasiyah di tangan tentera Mongol. Jadi Kerajaan Osmaniyah telah menaikkan semula selepas Kerajaan Abbasiyah. Jadi proses kemerosotan dan kejatuhan Kerajaan Osmaniyah ni adalah disebabkan oleh pengstrukturan semula dan transformasi dalam setiap aspek Kerajaan Osmaniyah. Okey. Jadi sebab dia terlalu besar macam tadi, mereka dah tak boleh kawal blueberry. Okey. Belur lebih jadi pun dah menyalahkan guna kuasa, akhirnya dia tak boleh kontrol lah. Okey, jadi sekian, terima kasih untuk pembentangan yang ni.
Harap kamu semua boleh faham dan boleh